Berita palsu adalah jenis kewartawanan kuning atau propaganda yang terdiri daripada penyebaran maklumat salah secara sengaja melalui media seperti akhbar tradisional, media penyiaran mahupun sosial media melalui dalam talian. Berikutan penularan wabak COVID-19 di seluruh negara semakin serius, banyak masyarakat mengalami kesan yang besar berikutan kemelesetan ekonomi negara. Oleh itu, ramai masyarakat menggunakan pendekatan perniagaan atas talian sama ada sebagai pendapatan utama maupun pendapatan sampingan. Namun, terdapat beberapa individu tidak bertanggungjawab memalsukan perniagaan mereka. Hal ini dipercayai bahawa peniaga tersebut ingin mengaut keuntungan yang tinggi dengan lebih cepat dan tidak perlu mengeluarkan bajet yang besar. Ramai peniaga baru menggunakan pendekatan untuk menjual penutup hidung dan mulut, memandangkan produk ini merupakan antara perniagaan yang mendapat sambutan tinggi oleh masyarakat di Malaysia pada era virus COVID-19 ini. Situasi contoh apabila terdapat seorang penuntut institusi pengajian tinggi terpaksa menanggung kerugian sebanyak RM780 akibat diperdaya sindiket penjualan penutup hidung dan mulut yang tidak wujud ini. Dalam hal sebegini, sindiket tersebut didalangi oleh warga tempatan yang mengambil kesempatan atas keperluan orang ramai untuk keuntungan diri sendiri sekaligus mampu mencetuskan pergaduhan dan kemarahan orang ramai bukan sahaja kepada mangsa tetapi juga kepada masyarakat lain. Situasi ini juga telah mengurangkan kepercayaan daripada pihak pembeli kepada si penjual. Pembeli juga mempunyai kecenderungan untuk menggunakan kata-kata cacian ke atas si penjual sekaligus memberi penjelasan bahawa ianya mampu meletakkan jurang kesepaduan antara dua masyarakat ini apabila seperti yang kita dapat lihat dalam paparan akhbar ini, kes pemalsuan maklumat penjualan penutup hidung dan mulut ini menjadi semakin serius apabila pihak polis telah menerima sebanyak 498 laporan semenjak PKP dilakukan. Masyarakat kini lebih cenderung untuk menggunakan media sosial bagi membincangkan isu-isu terkini selain mengutarakan pendapat masing-masing berkenaan dengan isu-isu tersebut. Platform yang popular pada masa kini seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram dan lain-lain merupakan medium utama media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat. Pengaruh media sosial menjadi ancaman baharu perpaduan masyarakat berbilang kaum di negara ini berikutan tindakan pihak tidak bertanggungjawab menggunakannya untuk menyebarkan cerita tidak benar yang boleh menjejaskan keharmonian. Akhir-akhir ini, kemajuan media sosial sedikit sebanyak mempengaruhi dan menjejaskan perpaduan serta keharmonian di Malaysia. Ada pihak tertentu menggunakan saluran itu untuk menyebarkan mesej yang mewujudkan rasa kurang senang dalam kalangan rakyat. Penyebaran berita palsu menyebabkan masyarakat panik dan menyalahkan kumpulan tertentu berdasarkan andaian sahaja. Sentimen perkauman dari berita-berita palsu ini dikhawatiri akan memecah belahkan masyarakat. Golongan-golongan belia seharusnya sedar penyebaran maklumat palsu bukan boleh dimain-mainkan dalam laman sosial kerana ia mampu tersebar dengan pantas dan boleh menyebabkan salah faham kalangan masyarakat. Kesannya, pertengkaran antar kaum akan berlaku yang menjejaskan keharmonian dan keselamatan negara Malaysia. Disebabkan masyarakat di Malaysia mempunyai kuasa kebebasan bersuara, maka media sosial seperti Instagram digunakan sebagai taktik untuk memburukkan pelbagai individu daripada pelbagai kaum serta mampu meletakkan jurang dalam peradaban di Malaysia. Kepentingan industri media khususnya media arus perdana perlu dijaga kerana ia mencerminkan identiti masyarakat dan juga negara kita. Media arus perdana lazimnya menerapkan nilai etika yang baik dalam menyampaikan berita kepada rakyat terutamanya dalam situasi pandemik ini. Masyarakat kini berebut-rebut untuk menjadi orang pertama dalam menyampaikan sesuatu berita tanpa menyelidik terlebih dahulu. Kadangkala mampu menyebabkan pergaduhan antara kaum hanya sebab penyebaran berita palsu ini. Dengan ini, masyarakat luar akan memandang rendah terhadap masyarakat negara kita. Memulakan atau menyebarkan berita palsu adalah satu kesalahan jenayah. SKMM dan juga PDRM memantau perkara ini dan tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang terbabit bagi memastikan masyarakat lebih beretika sewaktu menggunakan media sosial seperti Instagram.
kebebasan bersuara secara aman nampaknya menjadi isu di negara ini. Jadi, rakyat perlu bijak dalam menyuarakan pendapat, terutamanya menerusi penggunaan media sosial. Menerusi platform media sosial dapat memberi orang ramai kebebasan mengemukakan pendapat mereka tanpa sekatan dan ia boleh menimbulkan keleluan. Tidak bijak menggunakan kebebasan bersuara di sosial media mampu menjatuhkan ekonomi individu dan agama. Pihak kerajaan perlu menambah undang-undang baru untuk penggunaan media sosial yang dapat menjamin keamanan negara kita, di mana undang-undang baru ini dikaitkan dengan Akta Hasutan, Akta Fitnah, Akta Jenayah Komputer, Akta Senjata dan Penerbitan, Akta Penyiaran dan Akta Hak Cipta. Tindakan terhadap perkara ini dapat memberi impak positif kerana ia dapat melindungi semua pihak sama ada individu, keluarga, anggota masyarakat maupun ahli politik agar tidak menjadi masa penyebaran fitnah dan sesuatu yang mengaibkan kerana pihak yang tidak bertanggungjawab boleh mencetus huru-hara dalam negara kita